Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi di dalam channel Ma'had Tahfiz Al-Faizin Kota Damansara untuk subjek Bahasa Arab. Baik, sebelum ini Ustaz ada jelaskan tentang fi'il thulathi mujarrad dan apa yang akan berlaku apabila adanya pertambahan pada fi'il thulathi mujarrad tersebut. Ia akan berubah daripada fi'il thulathi mujarrad menjadi fi'il thulathi mazid. Apakah tu fi'il thulathi mazid? Teruskan menonton video ini. Apakah itu fi'il thulathi mazid? Kita cuba lihat terjemahan berkata fi'il itu adalah kata kerja. Thulathi adalah kata kerja yang terdiri daripada 3 huruf. Mazid pula adalah tambahan. Maksudnya dia kata kerja yang asalnya ada 3 huruf kemudian mendapat tambahan. Kita cuba lihat pengertian secara globalnya macam mana. Fi'il thulathi mazid ialah kata kerja yang terdiri daripada 3 huruf asas iaitu fa, ain dan juga lam. Lebih kurang sama je macam fi'il thulathi mujarrad. Cuma dia ada perbezaan. Kemudian ditambah dengan huruf tambahan sehingga menjadi lebih dari 3 huruf dan menghasilkan makna yang berbeza-beza. Inilah perbezaan di antara fi'il thulathi mazid dan juga fi'il thulathi mujarrad. Fi'il thulathi mujarrad hanya terdiri daripada 3 huruf asas sahaja tanpa ada tambahan iaitu fa, ain, lam. Manakala fi'il thulathi mazid pula, ia adalah kata kerja yang terdiri asalnya 3 huruf asas kemudian ditambah dengan huruf tambahan sehingga ia menjadi lebih daripada 3 huruf. Apakah huruf-huruf tersebut? Baik, huruf-huruf tambahan yang akan ditambahkan kepada fi'il thulathi mazid yang kita sedia maklum sama ada ditambahkan dengan 1 huruf, sama ada huruf hamzah, alif ataupun simbol sabdu, ataupun ditambahkan dengan 3 huruf sekaligus iaitu huruf alif, sin, ta ataupun ista. Mari kita lihat contoh-contoh wazan yang mendapat huruf-huruf tambahan ini. Baik, wazan yang menggunakan huruf tambahan hamzah ialah af'ala. Af'ala. Huruf tambahannya ialah hamzah. Kemudian wazan yang menggunakan huruf tambahan alif ialah fa'ala. Fa'ala. Ia mendapat huruf tambahan alif selepas fa. Kemudian wazan yang menggunakan huruf tambahan ataupun simbol sabdu ialah fa'ala. Fa'ala. Asalnya fa'ala kemudian ditambahkan 1 pada ain dia menjadi fa'ala. Fa'ala. Ini adalah wazan-wazan fi'il thulathi mazid yang mendapat tambahan 1 huruf. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh kata kerja yang mengikuti wazan fi'il thulathi mazid yang mendapat tambahan 1 huruf. Baik, yang pertama, contoh kata kerja yang menggunakan wazan af'ala. Contohnya ialah ashrafa. Asalnya syarufa kemudian menjadi ashrafa. Kemudian, contoh kata kerja yang menggunakan wazan fa'ala ialah marasa. Marasa. Baik, selanjutnya contoh kata kerja yang menggunakan wazan fa'ala ialah syajja'a. Syajja'a. Ini semua adalah kata kerja yang mengikuti wazan fi'il thulathi mazid yang mendapat 1 huruf tambahan. Baik, sekarang kita akan melihat contoh-contoh kata kerja yang mengikuti wazan fi'il thulathi mazid yang mendapat 3 huruf tambahan. Baik. Wazan yang menggunakan huruf tambahan ista ialah istaf'ala. Manakala contoh kata kerja yang mengikuti wazan istaf'ala ialah istakhdama. Istakhdama. Dan apabila berlakunya pertambahan di dalam fi'il thulathi mujarrad, ia menjadi fi'il thulathi mazid kan. Jadi selain daripada ia bertukar istilah, ia juga mempengaruhi makna pada perkataan tersebut. Kita ambil contoh ghafara. Ghafara adalah fi'il thulathi mujarrad. Kerana apa? Pertama, dia terdiri daripada 3 huruf, kemudian dia tidak ada apa-apa tambahan.
Ya, itu yang dikatakan sebagai fi'il thulathi mujarrad. Kemudian Ustaz tambahkan di hadapan ghafara itu ista, alif, sin, ta. Ustaz campur ataupun Ustaz gabungkan dengan 3 huruf. Ya, apakah ia akan mengubah makna? Mari kita lihat sama-sama. Ghafara maksudnya mengampunkan. Tetapi bila Ustaz tambah alif sin ta di depan ghafara, ia menjadi istaghfara. Apakah maksud dia? Apakah makna istaghfara? Maknanya ialah memohon keampunan. Berbeza kan? Jadi itulah kepentingan fi'il sulasi mazid. Itulah kenapa kita kena tahu. Kerana apabila berlakunya pertambahan huruf di dalam fi'il sulasi mujarrad, ia menghasilkan makna yang berbeza ketika dia menjadi fi'il sulasi mazid. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian. Untuk pengetahuan kalian, kesemua contoh-contoh kata kerja ataupun contoh-contoh wazan fi'il thulathi mazid, kesemuanya sebenarnya dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula jikalau kita tukarkan ataupun tasrifkan ke dalam bentuk fi'il mudhari'? Bagaimana pula kalau kita tukarkan ke dalam bentuk fi'il amr? Jangan risau, di sini Ustaz akan tunjukkan cara-caranya, bagaimanakah caranya untuk kita ubah kata-kata kerja tersebut ke dalam bentuk fi'il mudhari' dan juga amr. Kita ambil contoh fi'il thulathi mazid yang mendapat satu huruf tambahan, iaitu af'ala. Af'ala, ya, af'ala ni asalnya daripada fa'ala, kemudian ditambahkan dengan hamzah, jadilah af'ala. Fa'ala asalnya fi'il thulathi mujarrad, ditambahkan dengan hamzah menjadi fi'il thulathi mazid. Okey. Kemudian kalau ditukarkan ke dalam bentuk fi'il mudhari', bagaimana? Okey, kita tinggal tukarkan hamzah tersebut kepada huruf mudhari', jadilah dia yuf'ilu. Ya, jadilah dia wazan yuf'ilu. Kemudian jikalau kita nak tukarkan kepada fi'il amr, dia menjadi af'il. Af'il. Baik, kita ambil contoh kata kerja yang mengikuti wazan af'ala seperti ashrafa. Asalnya sebenarnya syarufa, 3 huruf, fi'il thulathi mazid, fi'il thulathi mujarrad. Kemudian bila kita tambahkan dengan hamzah, dia jadi ashrafa, lalu bertukarlah menjadi status fi'il thulathi mazid. Baik, bagaimanakah caranya untuk kita mengubah ashrafa ke dalam bentuk fi'il mudhari' dan sebagai status fi'il thulathi mazid? Apa yang perlu kita buat? Tinggal ikut wazan yang telah Ustaz paparkan di hadapan ini, di dalam video ini. Ashrafa, jikalau ditukarkan kepada fi'il mudhari', kita tinggal ikut sahaja, tambahkan dengan huruf mudhari' menjadi yuf'ilu, kemudian ikut barisnya menjadi yushrifu. Nampak yushrifu, kita ambil huruf tambahan yu sama dengan yuf'ilu. Begitu juga dengan barisnya. Shin mati ikut fa yang mati, ra yang berbaris kasrah, ri ikut ain yang berbaris kasrah, fu yang berbaris dhamma mengikuti lu yang berbaris dhamma. Selanjutnya, jika kita nak tukarkan kepada fi'il amr, sekali lagi ikut wazan bentuk baris yang telah Ustaz paparkan di hadapan, iaitu af'il. Jadilah dia ashrif. Sekali lagi anak-anak sekalian, ashrafa ini sebenarnya berasal daripada 3 huruf, iaitu syarufa, fi'il thulathi mujarrad. Kemudian ketika kita nak ubah dia menjadi fi'il thulathi mazid, kita tambahkan dengan huruf tambahan sama ada hamzah ataupun yang selanjutnya kita akan tunjukkan. Tambahkan pada fi'il thulathi mujarrad, lalu jadilah dia af'ala, fi'il thulathi mazid. Baik, selanjutnya kita tengok contoh wazan fi'il thulathi mazid yang lain yang mendapat satu tambahan huruf seperti fa'ala. Sebelum ni tadi af'ala, kali ini fa'ala. Okey, fa'ala adalah dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula dalam bentuk fi'il mudhari'? Tinggal tambahkan dengan huruf mudhari' menjadi yufa'ilu. Ini wazan fi'il thulathi mazid bagi fa'ala dalam bentuk fi'il mudhari', yufa'ilu. Kemudian bentuk fi'il amrnya pula adalah fa'il. Bentuk fi'il mudhari', fi'il amrnya pula adalah fa'il. Kita ambil contoh marasa. Marasa mengikuti wazan fa'ala dan marasa adalah fi'il thulathi mazid dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula jikalau kita tukarkan dia ke dalam bentuk fi'il mudhari' ataupun amr? Tinggal ikut wazan fi'il thulathi mazid dalam bentuk fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Fa'ala kalau ditukarkan kepada fi'il mudhari' yufa'ilu, berarti marasa jikalau ditukarkan kepada fi'il mudhari' menjadi yumarisu.
Fi'il amar pula sama, kita tinggal ikut wazannya sahaja. Yufa'ilu ditukarkan kepada fi'il amar menjadi fa'il. Begitu juga kalau yumarisu ditukarkan ke dalam bentuk fi'il amar, maris. Semudah itu sahaja. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian, marasa berasal daripada 3 huruf sahaja sebenarnya, mim, ra dan juga sin. Jikalau digabungkan marasa. Tetapi apabila kita tambahkan dengan 1 huruf tambahan kepada marasa yang asalnya fi'il thulathi mujarrad, ya, alif ditambahkan kepada fi'il thulathi mujarrad, dia menjadi fi'il thulathi mazid, menjadi fa'ala. Ya, menjadi fa'ala. Sekali lagi pelajar-pelajar sekalian, jikalau nak tahu bentuk-bentuknya, kalian kena hafalkan bentuk-bentuk wazan fi'il thulathi mazid ini. Baik, kita ambil contoh wazan fi'il thulathi mazid yang lain, ya, yang mendapat satu huruf tambahan. Kita ambil fa'ala. Fa'ala mendapat tambahan 1 huruf, fa'ala. Itu dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula jikalau kita tukarkan ke dalam bentuk fi'il mudhari'? Tambahkan dengan huruf mudhari' ya, dia menjadi yufa'ilu. Yufa'ilu. Jikalau kita tukarkan ke dalam bentuk fi'il amar pula, fa'il. Fa'il. Mari kita buat latihan sedikit. Contoh kata kerja ataupun fi'il yang mengikuti wazan fa'ala. Syajja'a. Baik, syajja'a bermaksud memotivasikan ataupun memberi semangat. Syajja'a dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula kalau dalam bentuk fi'il mudhari'? Tinggal mengikuti wazan yufa'ilu. Berikan huruf tambahan yang sama, tukarkan kepada baris yang sama, menjadi yusyajji'u. Bagaimana pula jika kita nak tukarkan kepada bentuk fi'il amar? Sama, tinggal ikut sahaja wazannya, ya, tinggal ikut sahaja wazannya, ikut barisnya, menjadi syajja'. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, syajja'a ini sebenarnya berasal daripada 3 huruf sahaja. Fi'il thulathi mujarrad sebenarnya asalnya shin, jim dan juga ain. Jikalau digabungkan syajja'a, kemudian ditambahkan dengan sabdu kepada fi'il thulathi mujarrad tersebut, maka jadilah dia fa'ala, menjadi bentuk wazan fi'il thulathi mazid, fa'ala. Pelajar-pelajar sekalian, kita sudah sampai kepada penghujung video dan kita datangkan dengan satu contoh yang terakhir, iaitu fi'il thulathi mazid yang mendapat 3 huruf tambahan pula kali ini. Kita ambil contoh istaf'ala. Istaf'ala dia adalah fi'il thulathi mazid yang mendapat huruf tambahan alif, sin dan juga ta. Dan untuk makluman kalian, dia dalam bentuk fi'il madhi. Bagaimana jikalau ditukarkan ke dalam bentuk fi'il mudhari'? Tinggal kita buang hamzah pada istaf'ala dan gantikan dengan huruf ya mudhari'. Jadilah dia yastaf'ilu. Bagaimana pula jika kita tukarkan ke dalam bentuk fi'il amar? Jadilah dia istaf'il. Sekarang kita nak gunakan contoh fi'il yang lain. Okey, istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il ni adalah wazan. Kita ambil contoh kata kerja yang lain yang kita sudah pelajari, istakhdama. Istakhdama asalnya khadama, kemudian kita tambahkan dengan jadilah dia istakhdama. Tapi ini adalah bentuk fi'il madhi. Bagaimana pula kalau dalam bentuk fi'il mudhari'? Tinggal ikut wazan yang telah dipaparkan di hadapan, iaitu yastaf'ilu. Tambahkan dengan huruf mudhari', jadilah dia yastakhdimu. Ikut dari segi huruf tambahan, yastaf'ilu ada huruf tambahan ya, kita pun tambah ya pada istakhdama kita. Kemudian baris pun kita ikut yastaf'ilu, jadilah yastakhdimu, yang mengikuti wazan yastaf'ilu. Kemudian jika kita nak tukarkan dia ke dalam bentuk fi'il amar, sekali lagi ikut wazan, ikut bentuk, baris dan sebagainya, jadilah dia istakhdim. Asalnya kan istakhdama ni ada 3 huruf, kha, dal dan juga mim. Kemudian setelah kita gabungkan, dia berasal dari khadama, kemudian kita tambahkan dengan ista kepada fi'il thulathi mujarrad khadama tadi, jadilah dia istaf'ala, fi'il thulathi mazid. Saya harap kalian semua faham. Jadi itulah video pembahasan berkaitan dengan fi'il thulathi mazid. Semoga bermanfaat dan Ustaz harap kalian dapat kongsikan ilmu ini kepada sesiapa yang memerlukannya, dan Ustaz harap kalian dapat fahami
bahasa Arab dengan lebih baik selepas daripada ini, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.